Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Authority TV malam ini. Ingkar perintah kuarantin di rumah, punca peningkatan mendadak kes baru COVID-19 di Sabah. Ingkar menjalani perintah kuarantin di rumah antara punca berlakunya peningkatan mendadak kes baru positif COVID-19 di Sabah. Kesemua 10 kes baru COVID-19 yang dilaporkan semalam dikategorikan sebagai kes import yang dikesan melalui pengambilan sampel di pintu masuk antarabangsa. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, 7 sampel positif itu diambil di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan lapangan terbang Tawau, manakala 3 sampel diambil dari lapangan terbang Sandakan. Daripada jumlah itu, 2 daripadanya melibatkan pelajar, seorang kanak-kanak dan selebihnya rakyat Sabah yang bekerja semenanjung Malaysia dan pulang baru-baru ini. Katanya kesemua sampel positif itu diambil di lapangan terbang yang merupakan destinasi terakhir mereka sebelum kesemuanya dibenarkan pulang menjalani perintah kuarantin di rumah masing-masing. Siasatan awal mendapati kesemua kes telah diberi borang Annex 14 untuk menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari, namun sebahagian besar telah ingkar perintah ini. Keadaan ini menyebabkan bilangan kontak terdekat yang perlu disiasat turut bertambah. Siasatan ke atas kontak rapat kesemua kes ini masih giat dilaksanakan, kata beliau dalam satu kenyataan semalam. Datuk Dr. Christina berkata peningkatan kes secara mendadak telah mengundang pelbagai komen di media sosial. Atas sebab itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah menasihatkan orang ramai supaya tidak menularkan butiran peribadi kes-kes ini kerana ia budaya yang tidak sihat serta menimbulkan stigma terhadap pesakit COVID-19. Beliau sekali lagi mengingatkan orang ramai agar mengisi borang pengisytiharan kesihatan kemasukan ke Sabah dengan lengkap dan jujur. Katanya sekiranya maklumat yang diberikan didapati salah dan tidak lengkap, tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dalam kurungan Akta 342. Beliau juga menyarankan semua pihak agar mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh JKNS seperti perintah menjalani kuarantin di rumah dengan ketat. Mereka yang didapati ingkar perintah menjalani kuarantin di rumah akan diperintahkan untuk menjalani kuarantin di pusat-pusat kuarantin yang diwartakan. Semalam 10 kes baru dilaporkan di Sabah, masing-masing 4 kes di Lahadatu, 3 di Semporna, 2 di Keningau dan 1 kes di Tawau. Majlis Fatwa Negeri Sabah memutuskan berjemaah dan Jumaat di masjid serta surau ditangguhkan sehingga 26 Mei ini berikutan pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Mufti Sabah Datuk Bongsu alias Aziz Jaafar berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira asas syarak dan maqasid syariah demi kemaslahatan dan kebaikan umat Islam di negeri ini. Keputusan ini melibatkan penangguhan solat Jumaat pada 15 dan 22 Mei. Maka ahli karya wajib menunaikan solat fardu Zuhur dan solat Jumaat di rumah atau kediaman masing-masing sepanjang tempoh tersebut. Keputusan ini juga membabitkan solat sunat Aidilfitri sama ada jatuh pada 23 atau 24 Mei ini tertakluk kepada keputusan penyimpan mohor besar raja-raja. Ahli karya disunatkan menunaikan solat hari raya di rumah masing-masing. Selain itu, umat Islam di Sabah dikehendaki merujuk garis panduan yang dikeluarkan pihak berwajib, khususnya Kementerian Kesihatan, katanya dalam kenyataan. Katanya pihaknya akan mengeluarkan kenyataan mengenai garis panduan hari raya dalam waktu terdekat. Mengulas lanjut, Datuk Bongsu berkata sebarang tempoh lanjutan atau sebarang perubahan akan dimaklumkan kemudian setelah mengambil kira nasihat kerajaan negeri dan KKM. Dengan itu, beliau berharap umat Islam di negeri ini dapat melaksana ibadah puasa dan amal ibadah lain dalam bulan Ramadan dengan sebaiknya. Waktu operasi pengangkutan awam di Sabah dibenarkan dari 6 pagi sehingga 11 malam bagi perkhidmatan teksi, kereta sewa, e-hailing, bas ekspres, bas berhenti-henti dan juga bas mini. Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan PKP Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan lanjutan waktu operasi itu seiring dengan pelaksanaan PKPB berkuat kuasa mulai semalam.
Manakala waktu operasi penghantaran makanan atau rider hanya dibenarkan dari 7 pagi hingga 8 malam. Sehubungan itu, pengendali dan penumpang pengangkutan awam diingatkan untuk mematuhi SOP ditetapkan seperti mengamalkan jarak sosial. Pengusaha bas dan kereta sewa pada laluan terhad dibenarkan mengambil kapasiti separuh penumpang berbanding kebiasaannya. Selain itu, teksi yang boleh mengambil 4 penumpang hanya dibenarkan membawa 2 penumpang sahaja, manakala teksi MPV dan SUV dihadkan mengambil 4 orang penumpang sahaja. Tanggungjawab menghadkan jumlah penumpang terletak kepada pemandu. Semua pengusaha pengangkutan awam dikehendaki meletakkan pelekat dalam kenderaan bagi tujuan penjarakan sosial. Tempat duduk di tengah harus dikosongkan dan diletakkan pelekat agar penjarakan sosial dapat diamalkan. Di samping itu, semua pengangkutan awam juga dikehendaki melakukan disinfeksi kenderaan selepas tamat waktu operasi. Semua pengusaha bas juga diminta menyediakan pensanitasi tangan di dalam bas dan mewajibkan semua penumpang menggunakan pelitup muka. Penumpang yang bergejala pula tidak dibenarkan menaiki pengangkutan awam. Arahan ini selaras dengan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dalam kurungan Akta 342 dan Akta Polis 1967 serta Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit dalam kurungan Langkah-Langkah di dalam Kawasan Tempatan Jangkitan 2020. Sementara itu, tinjauan BTTV di Terminal Bas Mini dan Bas Ekspres di Kota Kinabalu mendapati pemandu dan penumpang pengangkutan awam akur dengan SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan COVID-19. Meskipun ada yang mengakui masih belum dapat menyesuaikan diri dengan norma baharu itu, namun pengusaha tetap bersyukur kerana kebenaran beroperasi untuk sektor pengangkutan awam membolehkan mereka menjana semula pendapatan selepas hampir 2 bulan tidak dapat beroperasi. Alhamdulillah dia suruh benarkan juga beroperasi sebab kalau seperti kami ini ialah gaji hari juga lah. Kalau tidak jalan tiadalah pendapatan. Jadi kalau ada gini ini ada senang-senang sikit lah. Menurut Abu Nawas, kenderaannya dapat memuatkan 12 penumpang, namun hanya 5 hingga 6 penumpang yang dibenarkan dalam satu masa bagi memastikan penjarakan sosial dan beliau akur dengan norma baharu itu. Kira bersyukur juga lah dapat bertugas balikan habis daripada kita tidak dapat menjalankan tugas. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat jalankan rutin lah, tapi mengikut SOP lah. Orang ramai juga bersyukur kerana pengangkutan awam sudah beroperasi semula dan mereka juga mengambil langkah pencegahan seperti memakai pelitup muka. Lah sab boleh pergi KK beli ikan, sab kalau petatan memang sab kalau KK ni beli ikan memang fresh lah. Kalau petatan tu memang sab akan lama lah. Sebab tu lah. Saya punya bapa ni pun kadang-kadang cari benda jugalah. Itu semua kalau harap-harap satu keluarga kami tidak kena penyakit tu benda lah. Jauh tu daripada penyakit. Yang penting pakai mask lah. Ya lah, yang penting pakai mask. Cuci tangan sampai rumah cuci tangan supaya nanti apa-apa kuman tidak terjangkit sama orang rumah. Saya rasa kalau risau tu tetap ada, cuma selagi kita amalkan itu social distancing, rajin cuci tangan, saya rasa benda tu boleh dielakkan, penyakit tu boleh dielakkan. Sementara itu, tinjauan BTTV di Terminal Bas Inanam pagi tadi, pada hari pertama Bas Ekspres dibenarkan beroperasi, mendapati rata-rata penumpang memakai pelitup muka. Namun ada di antara mereka yang tidak mengamalkan penjarakan sosial. Di tempat duduk terminal ini, pelekat X menandakan penjarakan sosial telah diletakkan, namun masih ada yang duduk di kawasan yang tidak dihaskan. Pematuhan kepada SOP ditetapkan di terminal ini dipantau Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan polis. Kapasiti penumpang Bas Ekspres yang dihadkan memaksa harga tiket dinaikkan 30%. Sekarang kami satu bas, kami kena target 2 seat untuk satu penumpang. Mesti mau ada jarak lah, tapi itu tambang dia 30% naik. Biasa kami jual dari tambang 70, dia naik 100 sekarang. Untuk area Tawau lah. Untuk area Lada tu dia 78. Yang kena record dia punya nama, nombor IC, tarikh perjalanan dia,
dengan nombor telefon. Jadi bila ada apa-apa senang kami cari kan. Kebenaran perkhidmatan bas ekspres dimanfaatkan sepenuhnya warga kota untuk ke destinasi masing-masing selepas hampir 2 bulan terkandas di Kota Kinabalu. Sebenarnya saya baru di KKP ini. Sebelum KKP ini saya kerja sini 8 hari saja. Itu pun saya tinggal di bawah bangunan. Di mana? Di bawah bangunan saya tinggal. Tiada kan menyewa pun duit tidak cukup. 8 hari saja kerja. Terpaksa tidur di bawah bangunan. IM13 lah, saya mau sambung. Mau sambung di pejabat OJK. Seorang aja hari ini? 1 orang sama saya punya tuh budak. Setelah hampir 2 bulan ditutup, aktiviti pendakian Gunung Kinabalu akan dibuka semula 16 Mei ini. Bagaimanapun, kapasiti pendaki dikurangkan daripada 190 orang kepada 100 orang bagi memenuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan. Pengarah Taman-Taman Sabah Dr. Maklarin Lakim berkata, langkah mengehadkan kapasiti kepada 100 orang pendaki termasuk malim gunung dan porter itu bagi membolehkan pendaki mengekalkan jarak sosial ketika melakukan aktiviti pendakian. Beliau berkata aktiviti pendakian dibuka kepada mereka yang benar-benar sihat saja, tidak kira rakyat tempatan mahupun pelancong asing yang masih berada di Sabah. Maklarin juga menyarankan pendaki supaya menggunakan pelitup muka terutama semasa berada di kemudahan penginapan demi memastikan keselamatan diri masing-masing. Beliau berkata Taman-Taman Sabah juga menawarkan diskaun 50% bagi aktiviti pendakian Gunung Kinabalu bagi tempoh 6 bulan sehingga November. Permit mendaki untuk warga Malaysia adalah RM50 untuk dewasa dan RM30 untuk mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Manakala permit untuk pelancong asing pula adalah RM200 untuk dewasa dan RM80 untuk kanak-kanak. Sabung ayam untuk berjudi masih menjadi aktiviti kegemaran segelintir penduduk. Di Batu 18 Sandakan, polis menahan 12 lelaki yang leka melakukan aktiviti itu dalam sebuah gelanggang sabung ayam di sebuah ladang kelapa sawit petang Isnin lalu. Dalam kejadian itu, sepasukan anggota bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan melakukan operasi susulan maklumat orang awam mengenai aktiviti judi berkenaan. Semua suspek diberkas dan dibawa balik ke IPD Sandakan untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner Muhammad Azhar Hamin ketika dihubungi berkata, turut dirampas dalam serbuah itu adalah 12 ekor ayam yang digunakan dalam aktiviti judi itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Enactment Kebajikan Haiwan 2015 dan Peraturan 12/1 Peraturan Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 2020. Saudara, hidup umpama ais krim. Nikmatilah sebelum ia cair. Sabinus Saribun, BTTV.